Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahman, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ahli ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini kita masih dikekalkan Allah dalam keadaan bernyawa. Allah bagi kita peluang lagi untuk meneruskan kehidupan supaya dapat kita bertambah bekalan yang nak kita bawa balik ke negara selepas dunia ini. Kerana kita tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini dan pergi kepada satu alam yang lain. Ini dah kita bicarakan dulu. Kita pergi ke alam barzakh namanya, alam kubur. Kemudian bangkit dari kubur. Dah cerita dulu dah. Sebelum ini dah cerita dah. Bangkit dari kubur apa jadi? Jalan dari kubur ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ada beberapa perkara yang berlaku. Kita dah cerita tentang perkara yang berlaku di padang mahsyar. Manusia akan dibangkitkan, akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, akan dibariskan kepada 120 baris. Daripada 120 baris itu hanya 3 baris saja yang beriman. Orang lain semua terus masuk neraka. Orang yang beriman pula ada melalui proses-proses supaya itu. Ini dah cerita ni. Soal lupa itu bukan salah saya, siapa yang lupa. Orang yang beriman itu akan melalui berbagai proses. Di antaranya proses penghisaban, akan hisab. Selain daripada itu akan ditimbang dosa dan pahala. Dan last sekali, semua orang beriman itu akan disuruh meniti siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu last yang saya datang dulu. Bulan sudah. Kita cerita tentang siratal mustaqim. Siapa lepas dari titi siratal mustaqim itu, dapatlah masuk ke dalam syurga. Kalau tak lepas, tergelincir ke bawah, ke mana perginya? Masuk neraka. Jadi pagi ini ataupun tengah hari ini kita cerita tentang orang-orang yang nak lepas ke tak nak lepas. Nak tanya dari mana? Nak lepas ke tak nak lepas? Kalau tak nak lepas cerita neraka. Kalau nak lepas cerita syurga.
Jadi untuk petang ni kita cerita pasal syurga dah. Lepas lah semuanya ya. Meniti siratal mustaqim tu. Dah saya cerita dah bulan sudah. Ada yang cepat seperti kilat lepasnya, seperti kilat menyambung. Ada yang lepasnya seperti burung terbang. Ada yang lepasnya seperti naik kuda berlari. Ada yang seperti manusia berlari. Ada yang orang berjalan kaki. Ada yang merangkak. Ada yang mengesut. Meniti siratal mustaqim ya. Tidak lepas, saya dah khabar bulan sudah. Jangan miss semayang 5 waktu berjemaah bagi orang lelaki ya. Jangan miss. Tempat dia berjemaah tu dah akan jadi kenderaan dia untuk meniti siratal mustaqim. Kata kena lepas semua. Semua ni lepas lah. Siapa rasa dia tak lepas angkat tangan. Dia nak nengok unang dekat orang. Dia rasa dia tak lepas. Katanya masuk neraka tu. Apa tak? Tak ada siapa yang tak neraka ya. Jadi kita ni semua lepas belakang. Maksud saya dia bukan tuan dia. Saya pun nak lepas juga. Maka kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Syurga yang dijanjikan Allah ada 8. Cerita syurga apa pengarangnya. Ada 8 syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Jannatun Adnin. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal ataupun Darul Jalal. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar ataupun Darul Qarar. Sekali lagi. Ingat ke mana? Yang pertama namanya Jannatul Firdaus. Ada orang nama Firdaus tak? Nama syurga tu. Ya. Itu Allah janji tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka akan dimasukkan dalam syurga yang bernama Firdaus untuk diturunkan kepada mereka. Itu yang paling canggih, yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling best. Syurga Firdaus namanya. Kemudian lepas syurga Firdaus tu, kita kalau tak nak syurga Firdaus, kita masuk ke syurga yang kedua. Namanya Adnin. Adnin tu bagus juga. Syurga mana yang tak bagus? Mana ada duka cita dalam syurga? Mana ada penat dalam syurga? Mana ada ungut-ungut dalam syurga? Dia mengenai syurga Jannatun Adnin wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dan dimasukkan kepada mereka dalam syurga yang lebih baik, namanya syurga Adnin, Jannatun Adnin. Iaitu bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Namanya Jannatun Adnin. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Sebut betul, Ma'wa. Jangan Ma'wa, tak betul. Nah, kalau Ma'wa apa? Girlfriend. Itu Ma'wa. Ma'wa pun tak betul. Kalau Ma'wa artinya mak saudara. Orang kampung Gajah kalau Ma'wa itu mak saudara tu. Orang Lambon tak? Ada tak Ma'wa? Artinya mak saudara. Orang Pengkalan ni tak tahu betul. Jangan. Ma'wa pun tak betul, Ma'wa pun tak betul. Kena Ma'wa. Setiap minggu baca di Tok Imam. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Itu Jannatul Ma'wa. Dan ataupun mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Di atas segala apa ibadah yang mereka lakukan di atas dunia ini, sebagai balasan bagi segala ibadah yang mereka lakukan dalam dunia ini, dapat syurga namanya Jannatul Ma'wa. Siapa tanda angkat tangan? Yang ketiga. Yang keempat namanya Darussalam. Tempat yang selamat, negara yang selamat, negeri yang selamat. Setiap malam kita minta Darussalam. Ada tak minta Darussalam? Tok Imam pimpin kita. Tak apa kalau lepas semayang. Wirid semayang tu ada tak Tok Imam pimpin kita?
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam faqayyina rabbana bis salam. Lagi wa adkhilnal jannata darussalam. Masuklah kami dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Jannatun Naim. Syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat. Ya, Jannatun Naim artinya taman yang penuh dengan nikmat-nikmat saja. Itu yang kelima. Tahu tak nak tanya? Ya. Itu namanya Jannatun Naim, nikmat aja. Tuan-tuan, nikmat di syurga ni Allah jadikan ada 99% lagi. Semuanya nikmat Allah ada 100%. Dengar elok. Nikmat Allah semuanya ada 100%. Allah bagi untuk kita di dunia ni hanya berapa peratus? How many percent? Only 1%. Ini yang kita rebut di dunia hari ni. Sama berperang di Gaza tu, perang di Palestin tu, nak merebutkan satu peratus nikmat aja. Sedangkan Allah sediakan di syurga besok berapa lagi? 99% lagi, tahu? Nah, itu yang sebenarnya. Sebab itu di syurga tu lebih baik daripada dunia ni. Nah, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan di akhirat itu adalah satu yang lebih kekal. Nah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan di akhirat itulah yang lebih utama. Itu namanya Jannatul Naim, penuh dengan nikmat saja. Itu yang kelima. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kholam dal khuld. Apa itu khuld? Kekal. Dalam surga itu kekal. Mudanya kekal. Tenaganya kekal. Kekuasaannya kekal, kebahagiaannya kekal, keseronokannya kekal, kecantikannya kekal, ilmunya kekal, semua kekal ke? Dunia ni kekal ke? Dunia ni sementara. Tenaga kita sementara aja. Tengah kuat tu kuatlah, lama-lama udah makin lama makin lemah. Tengok orang yang cakap ni. Dulu tengah muda gagah. Tengah muda dia orang cakap ni tau. Dia boleh jogging 400 hari tau. Itu tengah muda-muda dulu. Tenaga kuat. Main bola pun kuat. Dia nari, tosakkan 4 batu, 4 langkah mudah mengah. Naik tangga tu. Nak pakai tongkat nampak. Tapi bila masuk dalam Jannatul Khuld kekal segala-galanya. Umurnya sekitar 33 tahun. Semua sekali ni tu. Saya tuan-tuan, walaupun kita mati umur dah tua, saya ni kalau mati kejap ni umur 81. Esok bangkit esok kalau menjadi ahli syurga 33 tahun. Handsome dah? Handsome dah? Bukan macam sekarang ni buruk. Berjekutu muka. Esok lemon je, cantik je. Handsome je, tampan je. Tahun depan berapa umur? Tahun depan berapa umur? Sekarang umur ini 33 tahun. Tahun depan berapa umur? 33 tahun. Lagi 10 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 100 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1000 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Sampai bila-bila umur semacam. Jannatul Khuld, kekal. Kecantikannya kekal. Cantik, tak pernah tak cantik. Kekuasaannya kekal. Jadi apa? Pandangannya kekal. Pendengarannya kekal. Kita dalam dunia ni apa yang kekal? Mata je tengok. Kekal kan kekuasaan mata kita ni. Mula-mula nampak belakang. Itu dah. Udah membalam-balam. Tahu membalam-balam? Malam aja. Lama-lama udah tak nampak langsung. Lama-lama pergi bedah mata. Buang selaput. Nampak kejap. Itu dah balik tak nampak. Ada kawan saya 2 orang dah. Lepas buang selaput, bukan penakut ni, nak mengatakan tak kekal di dalam dunia ni. Lama-lama elok, terang, cahayanya. Betul dah malam balik malam. Sudahnya apa tak nampak? Sampai baca Quran pakai hablu atau pakai hablu, dah tak nampak langsung. Itu nikmat yang Allah bagi dalam dunia ni. Tak kekal.
Yang kekal, dia dapat masuk dalam jannatul khuld. Kekal sekali-kali. Pendengarannya kekal, penglihatannya kekal, kehandsomannya kekal, mudanya kekal, kayanya kekal. Itu jannatul khuld. Yang keenam. Yang ketujuh namanya jannatul jalal. Jalal itu agung. Semua nombor satu saja. Di surga betul. Jannatul jalal. Tempat yang agung. Tempat yang hebat semua. Semua nombor satu saja. Nombor satu cantik, nombor satu kaya, nombor satu berkuasa, nombor satu segala-gala. Dia jadi nombor satu di sana tu. Itu jannatul apa? Jannatul jalal. Orang nama jalal tu agung itu namanya. Ada yang ke-8 namanya jannatul qarar. Jannatul qarar. Qaf ra alif ra. Qarar. Qarar. Tenang aja. Tak ada risau, tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada letih, tak ada merong-rongot. Itu syurga-syurga yang dijanjikan oleh Allah tu. 8 jenis syurga atau 8 syurga yang Allah janjikan. Ndak kita nak syurga ni. One more time. Ndak kita nak. Syarat nak masuk syurga tu ada berapa? How many conditions are there for you to go into paradise? Ya Allah. Berapa ni? Berapa syarat? 2 aja syaratnya. Sekali lagi. Berapa syarat kita nak masuk syurga? 2. Tak betul. 2. Berapa syaratnya? 2. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu janji Allah tu. Dalam Quran cukup banyak Allah sebut. Wallazina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Tadi saya tak betul baca tadi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi nak masuk syurga berapa syaratnya? Tuan-tuan? 2 syarat aja. Senang ke susah? Senang ke susah? 2. Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Senang. 2 aja. Beriman beramal soleh. Nyebutnya amat senang. Tapi nak mengamalkan senang kan? Senang kan nak beriman? Senang kan nak beramal soleh? Apa kata beriman? Dia percaya betul-betul 100%. Percaya kepada 6 perkara yang rukun iman yang 6 tu. Percaya 100%. Percayakan Allah. Percayakan malaikat. Percayakan Rasul. Percayakan kitab-kitab. Percayakan hari kiamat dan percayakan qadar dan qadar. 6 perkara ni mesti percaya betul. Tanpa syak, tanpa zon, tanpa waham. Syak artinya 50% percaya. 50% lagi tak percaya. Itu tak terima. Zon artinya banyak percaya. 80% percaya. 20% je tak percaya. Pun tak terima juga. Waham lagi lah. Banyak tak percaya daripada percaya. Dia percaya hanya 10% je. Lagi 90% tak percaya. Lagi tak terima. Dia mesti ada, tidak ada syak. Tak ada zon, tak ada waham. Mesti berapa peratus, tuan-tuan? 100%. Kalau ada 99.9999999% percaya, tak terima lagi. Mesti 100%. Itu beriman. Kalau betul-betul dia beriman, berani kena ngambil nombor ekor. Kalau dia betul-betul beriman, berani kena minum arak. Kalau dia betul-betul beriman, berani kan nak pergi ke taman bersama dengan girlfriendnya, pegang tangan betul. Bukan isteri ya, girlfriendnya, pegang tangan. Berani ke? Kalau betul-betul beriman bahawa Allah tu nampak aja. Kalau dia betul-betul beriman, berani ke nak mengumpat orang? Kan dia sedar Allah tu, dengar aja. Allah tak dengar ke? Berani mengumpat orang. Mati orang tu, anu. Mana ke? Kalau betul-betul beriman. Lagi apa kata amal soleh? Apa kata beramal soleh?
Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Jadi beriman dan amal soleh itu syaratnya nak masuk syurga. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah ya. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu beriman dan beramal soleh. Kenapa nak amal soleh? Kerana kalau lain daripada soleh tak terima dari Tuhan. Allah tolak. Allah dah khabar, wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Nak rugi kena untung? Kalau tak nak rugi, ikut cara Islam. Mula beriman dulu, nak beriman betul rukun iman yang 6 tu, itu ikut cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, akhlak ikut akhlak Islam, ekonomi ikut ekonomi Islam, pendidikan ikut pendidikan Islam, nikah kahwin ikut cara Islam. Apa saja, whatever you do, mesti ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh. Setelah beriman, nombor 1 nak beriman dulu. Beriman betul-betul dengan rukun iman yang 6. Itu beramal soleh. Baru dijanjikan syurga. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Sedangkan benda yang kita buat, orang tak beriman pun buat juga. Kita semayang, orang kafir ada tak semayang? Ada tak orang kafir semayang? Ya Allah, dia betul orang kafir kan? Ada tak tempat ibadah mereka? Ada tak? Dia semayang juga. Tapi semayang cara kafir tu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang diterima hanya cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dengan beberapa syarat yang tertentu. Nanti kita ada masa esok, kalau panjang umur lah, kita cerita tentang semayang. Mesti ikut cara Islam. Lain daripada cara Islam tak terima di Tuhan. Orang kafir semayang juga. Orang Hindu semayang, orang Kristian semayang, orang Kristian lagi seronok. Ya dah, seminggu sekali aja, rehat aja. Kemudian ada berdiri, ada rukuk, ada sujud ke semayang orang Kristian? Apa buatnya? Duduk aja, mana ada berdiri pun. Duduk aja atas bangku. Campur antara lelaki dan perempuan. Rehat aja. Nyanyi pula tu. Iya ke dah? Ada nak nyanyi orang Kristian tu? Ada. Nak tahu lagunya? Nak tahu lagu yang dinyanyi ke orang Kristian? Dengar lagunya. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bell is ringing. Morning bell is ringing. Ding dong dong. Ding dong dong. Dah bunyi? Udah katanya. Cakap Melayu apa? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John tu apa? Padri John, bukan Abang John. Morning bell is ringing. Apa tu morning bell is ringing? Loceng pagi berbunyi. Loceng pagi berbunyi. Macam mana bunyinya? Ding dong dong. Ding dong dong. Ada cikgu ni yang harus ngajar lagu tu. Lagu Kristian tu tahu? Ini cikgu dulu tau. Dia ngajar lagu itu juga. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Okey, sekian dulu. Jadi, maknanya kalau nak masuk syurga, beriman dan beramal soleh. Ada 8 syurga. Nanti akan kita sambung lagi apa yang ada dalam syurga tu. Yang kita hendak tahu. Udah bunyi tak sempat lah. Apa yang ada dalam syurga? Hendak ke syurga? Hendak kita nak syurga. Hendak apa yang ada dalam syurga tu? Macam-macam ya. Itu akan kita cerita insyaAllah. Sekian dulu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فضل المستغفر